Halo Cego. Halo. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cego kerana sudi menerima saya untuk membual Cego pada hari ini. Selamat pagi. Okey. Ya. Okey, oleh itu boleh Cego perkenalkan diri? Nama saya Jaipa binti Ismail. Saya salah seorang guru prasekolah di SK Suk Keningau. Okey, Cego. Boleh saya start nemu bol kah untuk soalan seterusnya? Boleh? Okey. Boleh. Okey. Teruskan. Boleh Cikgu terangkan semangat Cikgu untuk kanak-kanak di prasekolah? Oke, saya mempunyai semangat yang mendalam untuk membantu supaya anak-anak berkembang dalam suasana yang selamat, menyeronokkan, penuh kasih sayang. Bila melihat wajah ceria diorang ni kan, mendengar gelak tawa, menyaksikan pencapaian kecil diorang, memberi saya satu kepuasan yang sukar untuk digambarkan. Jadi semangat saya datang dari keinginan untuk membantu, membimbing mereka, menyokong dan memberi inspirasi supaya mereka lebih yakin, berdikari dan menjadi insan yang baik sejak dari awal, dari kecil lagi. Wow. Okey. Okey Cikgu. Boleh saya tahu kenapa Cikgu pilih untuk meneruskan kerjaya sebagai Cikgu tadi kah? Guru prasekolah. Guru prasekolah, sorry. Saya memilih kerjaya sebagai guru prasekolah ni kerana saya sangat meminati dunia kanak-kanak dan percaya bahawa pendidikan awal sangat penting dalam membentuk asas perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dari segi emosi, sosial, kognitif dan sahsia. Saya ingin menjadi sebahagian dari proses awal pembelajaran mereka, memberikan bimbingan yang positif, membantu, membina keyakinan diri sejak mereka kecil lagi. Okeylah begitu. Sepanjang Cikgu menjadi guru di prasekolah, apa yang Cikgu paling suka? Pengalaman yang Cikgu paling suka? Saya suka. Hello? Ya Cikgu. Saya sangat suka dengan semasa mengadakan aktiviti pembelajaran dengan mereka, dengan kanak-kanak kecil ni kan. Jadi banyaklah banyaklah aktiviti mereka, kerjasama mereka yang lucu-lucu, buat saya tambah bersemangat. Jadi mereka pun seronok belajar dengan aktiviti yang saya bagilah semasa bersama diorang. Seterusnya tentang cara macam mana Cikgu kekal dikemas kini dengan aktiviti ataupun teknik-teknik pengajaran Cikgu dengan kanak-kanak sekarang? Saya sentiasa berusaha mengemas kini aktiviti dan teknik pengajaran dengan cara menghadiri kursus, bengkel pendidikan awal kanak-kanak, menyertai latihan seminar, anjuran KPM atau institusi lain untuk mengetahui kaedah terkini dalam PNP prasekolah. Saya juga banyak membaca bahan-bahan rujukan, mengikuti perkembangan terkini, blog-blog guru prasekolah, mengikuti media sosial, laman pendidikan yang berkongsi aktiviti interaktif, teknik pengajaran moden dan penggunaan BBM yang kreatif. Saya juga menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kanak-kanak, iaitu merujuk kepada teori-teori Piaget, Vygotsky, Montessori untuk merancang aktiviti yang selaras dengan tahap perkembangan mental, sosial dan emosi kanak-kanak. Selain itu juga saya juga membuat aktiviti secara berterusan. Saya sentiasa memantau reaksi penglibatan murid semasa aktiviti. Jika ada yang kurang berkesan, saya akan ubah suai atau mencuba pendekatan lain yang lebih sesuai. Dan juga saya ada
berkongsi ide dengan rekan guru yang lain, berkongsi pengalaman, berbincang secara informal, bertukar-tukar ide untuk menambah baik teknik dan aktiviti pembelajaran. Okey. Okey. Bolehkah cikgu bagi satu contoh aktiviti untuk subjek matematik? Aktiviti matematik saya kalau macam operasi tambah, saya akan membawa BBM benda mewujud lah, contohnya sudu yang selamat lah, sudu ke garpu yang selamat, sudu yang tidak tajam. Jadi anak-anak seronok. Kadang-kadang saya bawa telur yang bentuk mainan, telur plastik. Jadi saya buat aktiviti operasi tambah ataupun operasi tolak menggunakan benda mewujud. Jadi mereka rasa sangat seronok. Mereka boleh membilang, memegang benda tu dan mencari jawapan, mengira semua tu dengan menggunakan benda mewujud. Okey. Ya. Untuk soalan seterusnya ini berkaitan dengan ibu bapa kanak-kanak lah. Sebagai guru prasekolah, apa langkah-langkah yang cikgu ambil untuk memastikan yang ibu bapa kanak-kanak ni percaya dengan cikgu? Okey, sebagai guru prasekolah, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak adalah dalam keutamaan saya. Langkah-langkah keselamatan untuk meyakinkan ibu bapa ialah seperti saya ada buat rekod kehadiran harian yang ketat. Saya memastikan semua murid direkodkan masuk dan keluar dengan tepat. Hanya individu yang diberi kebenaran saja boleh diberi kebenaran oleh ibu bapa saja dibenarkan mengambil kanak-kanak. Contohnya driver, pakcik, makcik diorang, ataupun atuk, nenek. Rekod kehadiran mereka pun sentiasa dikemaskini, hadir atau tidak hadir. Okey. Lepas tu pengawasan sepanjang masa mesti ketat lah. Sepanjang berada di dalam kawasan sekolah kan sentiasa dipantau. Aktiviti luar, waktu rehat sentiasa dipantau. Okey. Semasa bermain di luar pun itu sebab dalam kawasan itu kan kita tidak tahu ada bahaya kah. Segala bahaya kecil akan dilaporkan atau diperbaiki dengan segera. Prosedur kecemasan pun mesti ada dan jelas. Saya telah dilatih untuk menghadapi situasi kecemasan seperti kecederaan ringan, kebakaran, kejadian yang luar jangka. Nombor kecemasan dan maklumat ibu bapa mesti sentiasa dikemaskini dan mudah diakses. Selain itu, komunikasi ibu bapa dengan secara terbuka juga penting. Jadi kita sentiasa berkongsi maklumat lah tentang perkembangan kesehatan, tingkah laku anak mereka secara berkala melalui buku komunikasi, panggilan, ataupun kadang-kadang mereka datang ke sekolah juga untuk berbincang. Jadinya ini semua memastikan, saya juga memastikan murid mengamalkan kebersihan diri seperti mencuci tangan, memakai pelitup muka jika perlu dan menjaga jarak fizikal semasa berlaku penularan penyakit. Dengan mengamalkan langkah-langkah ini, saya berusaha membina kepercayaan ibu bapa dan memberikan jaminan bahawa anak mereka berada dalam jagaan yang selamat, penuh perhatian dan kasih sayang. Okey. Okay. Berkaitan dengan ibu bapa juga, pernahkah dan bagaimana cikgu berurusan dengan ibu bapa yang sukar? Saya pernah menghadapi ibu bapa yang baran. Jadi sebab anak dia adalah sesuatu dengan kawan anak yang masa mula-mula masuk sekolah dulu lah. Kalau kan budak-budak nih, kalau diorang bermain tu adalah terluka sedikit. Jadi saya bawa berbincang, berkomunikasi dengan sabar, berhema. Saya berbincang dengan ibu bapa tu supaya supaya bersabar dan
jangan melakukan tindakan yang yang tidak sepatutnya. Jadi saya bawa berbincang kedua-dua ibu bapak nih. Saya bersikap profesional dan sabar, kekal tenang, dan tidak ambil apa-apa tindakan secara pribadi. Saya dengar dengan empati dan coba memahami sudut pandangan mereka terlebih dahulu. Saya juga gunakan bahasa yang mudah dan jelas. So, kadang-kadang ibu bapak ini kurang memahami karena istilah yang digunakan terlalu teknikal. Jadi saya coba jelaskan isu atau situasi dalam bahasa yang mudah difahami. Oke, Cikgu. Oke. Seterusnya bagaimana Cikgu dengar Kak? Oh, boleh. Oke. Oke. Seterusnya bagaimana Cikgu menggalakkan ibu bapak anak-anak nih dan juga keluarga dorang untuk terlibat dalam aktiviti atau program dengan kanak-kanak? Oke, saya percaya penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak sangat penting. Untuk menggalakkan mereka terlibat, saya mengambil beberapa pendekatan berikut. Saya menjalin hubungan mesra seawal yang mungkin. Dari awal tahun lagi, saya sudah berusaha membina hubungan baik dengan ibu bapa melalui pertemuan, komunikasi harian, atau panggilan mesra. Selepas itu memberi jemputan secara langsung dan mesra. Saya menjemput mereka melalui surat resmi, poster, message, WhatsApp, atau jemputan secara lisan dengan nada yang mesra dan mengalu-alukan. Saya juga akan jelaskan peranan mereka dalam sesuatu program secara jelas. Saya juga akan libatkan mereka dalam aktiviti yang bermakna. Saya rancang aktiviti yang melibatkan ibu bapa secara aktif, seperti hari sukan, hari kerjaya, aktiviti craft bersama anak, gotong royong, dan aktiviti ini menyeronokkan dan sesuai masa akan menggalakkan penyertaan. Aktiviti yang menyeronokkan dan sesuai akan menggalakkan penyertaan ibu bapa dan lebih meriah lah. Lepas itu saya akan beri pengiktirafan dan ucapan terima kasih supaya mereka pun ada motivasi dan terus menyokong. Saya akan beri sama ada sijil atau medal stand yang sesuai lah semasa perimpunan. Saya juga akan berkomunikasi seperti di WhatsApp, buku komunikasi atau media sosial sekolah untuk makluman awal dan peringatan tentang program. Ini penting agar ibu bapa dapat membuat persediaan. Saya memahami juga bahwa ada ibu bapa yang bekerja atau sibuk, jadi saya coba rancang aktiviti pada masa yang sesuai dan memberi pilihan penyertaan secara fisikal atau maya jika perlu. Dengan pendekatan mesra, inklusif dan penuh penghargaan, saya yakin ibu bapa akan lebih dihargai dan sanggup melibatkan diri demi kebaikan anak mereka di prasekolah. Oke. Kita skip pergi soalan yang ke-11 Cikgu. Oke. Boleh Cikgu beritahu saya macam mana Cikgu mengatur, merancang dan mengutamakan kerja Cikgu? Oke. Sebagai guru prasekolah, saya sadar tugas harian ini bukan saja melibatkan pengajaran, tetapi juga pengurusan bilik darjah, interaksi dengan ibu bapa, penyediaan bahan, dan pelaporan perkembangan murid. Oleh itu, saya mengamalkan pengurusan masa dan keutamaan secara sistematik seperti berikut. Merancang awal mingguan dan harian. Merancang maksudnya nih rancangan mingguan tuh awal dibuatlah bersedia dari awal lagi. Saya menyediakan rancangan pengajaran harian berdasarkan tema, objektif pembelajaran dan tahap murid. Saya juga sediakan jadwal mingguan untuk aktiviti termasuk waktu rehat, waktu cerita, seni dan luar bilik darjah. Saya mengutamakan tugas berdasarkan keperluan murid, seperti memberi keutamaan tugas yang berkait rapat dengan pembelajaran murid, seperti penyediaan alat bantu, aktiviti motor halus dan kasar, dan pemantauan emosi mereka. Saya juga ada buat senarai semak
harian dan mingguan untuk memastikan semua tugas berjalan seperti semakan file murid, kehadiran, komunikasi ibu bapa, dan persiapan program. Juga saya bahagikan masa kerja kepada kerja semasa waktu mengajar dan kerja pentadbiran selepas waktu murid balik. Contohnya menyedia laporan, dokumentasi, merancang aktiviti minggu berikutnya. Lepas itu saya bekerja sama dengan yang paling rapat dengan pembantu pengurusan murid, yaitu PPM dan guru lain untuk membagi tugas harian seperti persiapan makanan, aktiviti luar, atau susun atur bilik kerja. Saya juga bersedia menyesuaikan perancangan jika berlaku perubahan mendadak seperti hujan, semasa aktiviti luar, murid tidak sehat, atau program sekolah. Kesimpulannya, saya percaya bahwa perancangan yang teliti ini, keutamaan yang jelas dan sikap fleksibel membolehkan saya menjalankan tugas dengan teratur, berkesan, dan sentiasa meletakkan kepentingan murid sebagai keutamaan utama. Oke, Cikgu. Dalam masa 5 tahun lagi, Cikgu rasa sebagai guru prasekolah ni di mana Cikgu melihat diri Cikgu dalam masa 5 tahun akan datang lagi? Saya rasa dalam 5 tahun akan datang, saya melihat diri saya sebagai seorang guru prasekolah yang lebih berpengalaman lah. Ada berpengetahuan luas, lebih mantap dalam pendekatan pedagogi awal kanak-kanak. Saya juga ingin terus menyumbang secara aktif dalam pembangunan kurikulum, pengurusan kelas yang berkesan, dan menjadi contoh positif kepada murid serta rekan sekerja. Dan saya juga bercita-cita untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yaitu mengikuti kursus profesional yang dapat memperkukuh kemahiran saya, seperti dalam terapi permainan, pendidikan inklusif, atau pengurusan emosi kanak-kanak. Dan juga saya berharap dapat memikul tanggung jawab lebih besar, seperti menjadi penyelaras prasekolah, mentor kepada guru baru, atau wakil sekolah dalam program community. Apa yang paling penting, saya mau terus belajar, berkembang, dan memberi impak yang bermakna kepada pendidikan anak-anak di peringkat awal. Oke, wow. Ini soalan yang terakhir. Bagaimanakah prasekolah masa depan Anda ataupun prasekolah impian Cikgu? Prasekolah impian Cikgu, saya membayangkan masa depan saya sebagai sebuah tempat pembelajaran yang bukan saja ceria dan selamat, tetapi unik, kreatif, dan menepati keperluan zaman modern. Antaranya ialah seperti pembelajaran berasaskan alam semula jadi, prasekolah yang mempunyai taman mini, kolam ikan, kebun sayur, sudut haiwan peliharaan. Saya mau murid belajar melalui pengalaman langsung, menyentuh tanah, menanam pokok, memerhati serangga, untuk membentuk rasa cinta kepada alam dan pembelajaran yang lebih hidup. Untuk bilik darjah pula, saya inginkan ruang kelas yang fleksibel dan kreatif. Saya mau dia direka dengan pelbagai sudut pembelajaran terbuka, seperti sudut eksplorasi sains, sudut kesenian, sudut membaca, sudut emosi. Perabot juga boleh diubah sesuai agar aktiviti dapat diubah mengikut keperluan murid. Juga saya ingin membayangkan adanya teknologi interaktif yang seimbang. Saya membayangkan penggunaan teknologi seperti skrin pintar, bahan digital yang interaktif, tetapi digunakan secara seimbang lah supaya tidak menjejaskan perkembangan motor dan sosial murid. Penglibatan keluarga secara aktif dan kreatif juga penting dalam prasekolah masa depan saya, yaitu kita libatkan ibu bapa seperti dalam kelas
memasak bersama anak, hari keluarga yang berkonsepkan outdoor camp, atau bengkel ke ibu bapaan yang menyeronokkan. Wah. Oke. Oke, berdasarkan apa yang Cikgu kongsikan pada hari ini, dia memberi dorongan yang kuat untuk saya dan juga inspirasi untuk menjadi seorang pendidik awal kanak-kanak yang lebih berjaya. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu sebab sudi berkongsi pengalaman dan juga maklumat kepada saya. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih juga karena sudi mengundang Cikgu dalam temu ramah kali ini. Oke. Semoga maju jaya. Oke, Cikgu.